Assalamualaikum tuan-tuan dan puan semua. InsyaAllah kita akan teruskan dengan bacaan nukilan dan juga cerpen daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Mak Nor yang berjudul Sambal Bilis. Terimalah. Keinginan meluap-luap menambah menu di dewan makan seperti orang lain nanti pasti tertunai. Setiap kali pulang dari kampung, setiap hari Ahad, selepas waris datang melawat pada hari Jumaat dan Sabtu, air liurku terkecur. Pipiku kembang basah dengan bau wangi sambal bilis dalam botol Nescafe di depan beberapa rakan. Mereka meratah seekor demi seekor. Aku hanya memandang, kadang-kadang menjeling dengan ekor mata. Tentu sedap, kalaulah dia memberi aku merasa barang seko. Pagi Sabtu itu, Mak sedang mengojek ikan bilis yang aku beli tadi seekor demi seekor. Cabai kering sudah terapung di permukaan air dalam mangkuk tin kemek di sisi Mak. Aku mencuci botol kacang jeruk yang aku pungut di belakang kedai Musa. Bersih berkilat. Aku koyak labelnya, tudungnya merah menyala. Ada bau kacang jeruk masih tersisa. Aku membayangkan botol itu penuh dengan sambal. Aku bimbit dalam plastik ke dewan makan untuk beberapa hari waktu makan malam. Tentu menyelerakan. Petang itu, aku akan balik ke asrama. Aku memerhatikan adik-adik yang sedang berlari bermain. Beg pakaian tepi dinding belum diisi. Botol itu nanti aku balut dengan surat khabar 2-3 lapis. Di luarnya plastik supaya tak tumpah dalam beg. Pak belum balik untuk aku minta tambang dan belanja. Beberapa ringgit pun tak apa, asalkan lepas tambang dan bayar hutang cikgu RM10. Lesung batu Mak mula berbunyi. Sekejap pantas, sekejap perlahan rentaknya. Sekejap menumbuk, sekejap menggesel. Makin nyaring bunyi lesung, makin hancurlah cabai kering melekat sekeliling dinding, lesung dan alunya. Lamunan terhenti bila terdengar suara Mak mengambat adik pergi jauh. "Gimik kok no, saya masuk mata," kata Mak kuat. Aku berlari menjabar Sheila dan Senah. Rambut Senah kerinting tercongking di belakangnya. Badannya kurus kering, hanya berseluar pendek. Mata Mak merah berair. Bawang merah sudah teradun bersama cabai dalam lesung. Mak menarik picu dapur minyak tanah ke atas. Mancis api menyala dicampak ke lubang sumbu benang mentah. Lidah api kuning mula menghurul ke atas. Mak ambil bilah dawai bersumbu kecil di hujungnya, beratakan api di sekeliling bulatan dapur bulat biru tua itu. Karat sudah menjamah sebahagian-bahagiannya atasnya. Belengah hitam pusaka Tok Timah menyentuh tungku dapur dan mula berasap. Aku sudah bersiap ketika Pak pulang dari hutan dengan motor Honda Cup C70 yang diberi oleh Cintoyu, Kampung Beruna sebagai upah Pak menukang di rumahnya. Platenya PN2710 warna kelabu. Seatnya warna coklat di sekeliling, hitam di tengah. Duduknya sudah sengit ke kiri. Besi penampaknya sudah tertanggal dari rangkanya. Tayar depan dan belakang sudah tidak sejajar, memikul beban berat mengganti gerek yang sudah menyandar di belakang rumah. Tengah hari itu, aku menerima penuh syukur duit RM1 dan RM5, RM20 semuanya. Ada gambaran terselit di wajah Pak saat menghulurkan belanja itu. Sukar aku terjemahkan. Mungkin itu saja hasil Pak hari ini. Semuanya untuk aku. "Belanja jimat-jimat lah siyo. Adik-adik ramai lagi di rumah ni," pesan Pak. Bersalam mencium tangan Mak Pak sebelum berbudaya dalam kehidupan keluarga. Hanya selepas berumah tangga dan berlaku percampuran budaya, barulah kami mengerti apa erti mencium tangan orang tua. Hanya pesanan dan ingatan diberikan untuk melepaskan anak dan adik abang pergi. "Mengajar-ajar lah siyo," pesan Mak. "Mak nak hantar si Nek Bah," jerit adik-adik. "Gilah, tapi jangan litah batah." Mak memberi ingatan. Adik-adik berderet menghantarku ke batas jalan raya. Ada berbaju, ada yang tidak. "Nak try walk back, berat ke tak?" Adik-adik meminta. Sekejap memintas di depan, sekejap memaut di belakang. "Hei, tak boleh, jatuh lagi pecah sampai aku." Aku melangkah ke tangga bas Mara Jenyang Sik mengambil tempat. Saat bermaling keluar tingkap, adik-adik sudah berlari purang bersaing dan mengusik. "Jangan lari, satgi rebah." Hanya hati berbisik saat tayar bas bergolek. Kenangan inilah menemaniku bertahun-tahun berjauhan, menghadirkan sedih, pilu bersulam rindu sepanjang waktu. Aku tukar bas di Jenyang, bas UTC Jenyang Bukit Selambau, Sungai Petani akan membawaku terus ke Mak Jiwa. Tamannya RM2.70. Aku juga ada sambal malam ini. Aku basuh sambalku yang berkulat. Malam itu aku ke dewan makan paling awal, berbekal semangat sambal ikan bilis yang Mak buat untuk aku. Aku pinjam sudu dan aku makan semulut selepas semulut. Sedapnya masakan Mak membawa aku ke rumah. Aku beri sedikit jiran kiri dan kanan. Yang jauh aku tak pelawar, takut cepat habis. Aku nak berjimat selama yang boleh. Balik dari sekolah, aku membuka tudung botol, mengambil baunya. Harumnya menghadirkan Mak dan adik-adik. Aku senyum sendiri. 3 hari kemudian, aku kehilangan kenangan. Sambalku berkulat, memutih di bahagian atasnya. Baunya sudah tidak enak. Aku mula menyesal tak sudah. "Alamak, macam mana boleh kulat? Sambal Pak Lan, duit, biasa 2 minggu boleh makan lagi. Aduh."
Aku sayang ikan bilis itu. Aku cedok kolaknya, membuang ke tong sampah. Aku mencuba sesudu, masih boleh dimakan. Aku termenung lama. Di mana salahnya sambal aku? Aku tak menyeluk dengan tangan. Aku pakai sudu. Aku hanya menciumnya, tak tersentuh di bibir atau hidung. Pak Lan, awak sampai hang tak lama. Ya, aku dah berkulat. Aku tanya Pak Lan Wahab. Mai tengok. Pak Lan mencedok dan merasa, oh, ikan bilis hang tak goreng dulu kot. Mak aku goreng sampai rapuh, baru buh minyak tumis dengan cabai. Hang tengok, kuah dia semua minyak. Sambil mencedok seekor untuk aku. Oh, mungkin cara masak tak sama kot. Tak apalah, nanti balik kampung aku suruh mak aku buat lain. Aku memujuk hati yang mula sebab. Aku ke bilik air, membasuh sambalku, membuang kuahnya. Aku merata semua ikan bilis yang masih banyak dalam botol, sejemput demi sejemput. Aku tak tergamak membuangnya. Aku beli sendiri ikan bilis itu di kedai Musa. Bukan RM1, bukan RM2. Untuk sebotol sambal aku saja mungkin RM2.50. Bakinya untuk makanan di rumah. Pak Lan tak tahu masa mak masak sambal ni, di rumah aku tak ada minyak masak. Bersambung. Itulah dia tuan-tuan dan puan, nukilan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohamad Sanusi bin Mak Nor yang berjudul Sambal Bilis. Terima kasih.